Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ja'alna saghiran fi 'ainik waj'alna kabiran fi uyunin nas. Allahumma inna la nuhsinu tadbir fahsin lana tadbir. Yang berbahagia Sahibul Samahah Profesor Datuk Arif Perkasa Dr. Muhammad Asri bin Zainal Abidin, Mufti Negeri Perlis. Yang berusaha Encik Amran bin Mahadi, Pengarah Institut Pendidikan Guru Kampus Perlis. Yang berusaha Puan Ahnizah binti Arsyad, Timbalan Pengarah Institut Pendidikan Guru Kampus Perlis. Sahibul Fadilah Ustaz Tajul Arifin Tajul Urus bin Abdul Halim, Timbalan Mufti Negeri Perlis. Yang berusaha Dr. Hajah Amani binti Dahaman Elias Dahalan, Ketua Jabatan Pendidikan Islam dan Moral Institut Pendidikan Guru Kampus Perlis. Yang berusaha Dif-Dif Kehormat, para tetamu jemputan, ketua-ketua jabatan, ketua-ketua unit, para pesyarah AKP dan seterusnya, anak-anak pelajar, hadirin hadirat, seluruh warga dewan yang dirahmati Allah Subhanahu taala sekalian. Pertama sekali, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu taala kerana dengan limpah inayah dan kurnianya jua kita dapat berada di dalam dewan yang indah ini dan pada hari Jumaat yang penuh barakah ini untuk menjayakan satu program yang diberi nama Ziarah Jabatan Mufti dan Bicara Ilmu bersama Mufti Negeri Perlis. Jadi pihak kita IPG Kampus Perlis ini merasa sangat berbesar hati kerana Sahibul Samahah Datuk Mufti sudi bersama kita. Usaha ziarah ini telah dilaksanakan di beberapa tempat dan saya maklum, saya lihat di media sosial, di YouTube lah dan kita sangat seronok lah kerana Datuk Mufti sudi bersama kita. Hadirin terutama anak-anak didik di depan sekalian ini, ada dua audiens yang kita boleh anggap special sikit Datuk Mufti. Pertama, adik-adik yang baru datang dari seluruh negara yang terdiri daripada Muslim dan juga non-Muslim. Yang Muslim ni sebelum mereka mai ke sini, kita orang utara punya utara sikit, nak kena belajar bahasa utara ni baru dia ada Datuk Mufti pun selalu guna dan kita rasa selesa dan mudah nak faham. Adik-adik ni mereka mai sini, mereka dah dibekalkan dengan satu pesanan, hati-hati pergi Perlis. Bukan pasal ada harimau, pasal ada Datuk Mufti. Dalam bahasa yang kita mudah faham hari ini, barangkali ini mungkin salah faham sahaja ataupun kita mendengar di sebelah pihak sahaja. Jadi isu Wahabi itu, itu satu. Yang kedua, adik-adik di depan ni adalah terdiri sebahagiannya daripada non-Muslim. Baru-baru ini kita lihat dalam media NGO non-Muslim, mereka menunjukkan kebimbangan terhadap isu Kementerian Pelajaran hendak melaksanakan modul hadis Imam Nawawi untuk pembentukan akhlak. Mereka menunjukkan kebimbangan. Malah kita tak heran pun, sebelum ini isu Jawi dan sebagainya mereka selalu bangkitkan. Cuma harapan kami pihak APG ini untuk adik-adik terutama yang Muslim yang berada di sini, kita hadir ke sini, anda semua diminta hadir ke sini bukan kita hendak mengislamkan, tidak. Sebenarnya kita ini sedang berada di institusi pendidikan tinggi. Kita hendak menyediakan semua anak-anak didik yang beragama Islam dan juga yang bukan Islam supaya kita mempunyai sifat intelektual, seorang ahli akademik yang boleh berlapang dada, bertoleransi, berfikiran terbuka. Ya, kita tidak bersetuju tapi kita boleh menghormati pandangan orang lain. Itu yang kita nak lahirkan. Itu tujuan kita datang ke pengajian tinggi ini. Tolonglah jangan balik buat macam zaman sekolah, pergi habaq agama pak, cikgu sekolah mengaji agama Islam. Tidak, ya. Sebenarnya ini adalah satu peluang, satu platform untuk anda lebih memahami kawan-kawan yang beragama Islam ini, supaya kita dapat hidup dengan lebih bertoleransi, lebih memahami dan saling menghormati ke arah keharmonian dan perpaduan, insya-Allah. Jadi tema yang kita pilih untuk diskusi atau bicara ilmu pada hari ini, Datuk Mufti, kita akan berbicara tentang wahyu.
InsyaAllah Datuk Mufti akan penjelaskan secara terperinci definisi. Mohon Datuk Mufti penjelaskan secara terperinci konsep dan juga definisi wahyu. Falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya di Malaysia kalau ada non-Muslim disebut pula salam sejahtera. Tapi saya selalu bagi tahu teman-teman non-Muslim, Assalamualaikum itu maksudnya memang salam sejahtera, merangkumi Muslim dan non-Muslim di dalam majlis yang seperti ini. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Yang dikasihi pengerusi, Ustaz Azman ni dulu saya belajar di Jordan, dia jumpa dengan saya. Kami dah berkawan. Masa saya kenduri kahwin saya, dia basuh pinggan. Betul ya? 3 hari sebelum dan 3 hari selepas. Kira kawan lah. Yang saya kasihi Tuan Imran bin Mahdi selaku pengarah. Yang saya kasihi juga Puan Anisah binti Arsyad, Dr. Amani Dahlan, yang dihormati timbalan saya Al-Fadhil Dr. Tajuk Urus bin Abdul Halim, semua kepimpinan institut ini, Jabatan Mufti, hadirin dan hadirat sekalian. Kepada saudara-saudara non-Muslim, don't worry, negeri ini we are very open, kita sangat terbuka. Saya bukan saja ada dialog dengan Muslim, saya juga ada dialog dengan non-Muslim ziarah ni. Kali yang lepas baru ni kita buat di Kuil, dan kita akan ada siri dialog dengan di gereja juga, dan di kuil-kuil yang lain. Kita akan ada panel saya dan juga sama ada padri ataupun sama ada tokoh agama yang lain. So saya akan memastikan bahasa insya-Allah yang saya gunakan itu ialah dapat dipahami semua kalau boleh. Dan nanti kalau ada ruang sisi soal jawab, boleh juga adik-adik kita yang non-Muslim ni juga untuk bertanya. Okey. Tadi Tuan Imran kata dia duduk hari itu dulu dia kata dia heran pasal apa panggil Mazhar. Nama saya Muhammad Asri. Dia kata dia tahulah akhirnya. Saya kata memang saya pernah berjalan, orang tanya saya nama apa. Saya kata nama Muhammad Asri. Dia kata muka macam Dr. Mazhar. Dia kata. Jadi saya kata tapi saya Muhammad Asri. Saya kata oh minta maaf, dia kata. Okey. Kita cakap tentang revelation. Kita bercakap tentang wahyu. Wahyu ni apa? Wahyu ni untuk yang Muslim dan yang non-Muslim, mungkin sebahagian non-Muslim baru mendengar ataupun sebahagian mendengar. Asal perkataan wahyu ni maksudnya dalam bahasa Arab dia panggil i'lamu sirri, pengkhabaran atau i'lamul khafi, pengkhabaran secara orang lain tak tahu, diam, secara senyap. Wahyu lah dari segi bahasa. Siapa wahyu kat hang ni? Betul, dari segi bahasa maksud siapa yang bagi khabar senyap-senyap kepada kau, kan? Wa awhayna ila ummi Musa an irdi'i, dan kami wahyukan kepada ibu Musa supaya dia menyusukan Musa. Kami wahyukan, Allah wahyukan kepada ibu Nabi Musa. Ibu Nabi Musa tu dia tidak nabi, tapi Allah guna perkataan wahyu pasal maksud khabar tu, kan? Wa auha rabbuka ila an-nahli an ittakhidhi minal jibali buyuta wa minasy syajari wa mimma ya'rishun. Dan Tuhanmu telah mewahyukan kepada lebah supaya mengambil bukit sebagai rumah, dan pokok dan tempat-tempat tinggal manusia
sebagai tempat untuk buat rumah. Wa auha rabbuka ila nahl, Tuhan kamu telah mewahyukan kepada lebah. Maksud, Tuhan telah ilhamkan kepada lebah. Itu dari segi bahasa. Ni bahasa Arab demikian. Kepada yang non muslim, dia dalam intellectual discourse dalam Islam ni, dia akan pergi kepada, dia akan tengok wording tu maksud apa, from the language perspective, dari segi bahasa apa maksudnya. Kemudian baru dia akan pergi kepada agama kata apa. Kerana bahasa kadang-kadang tak sama dengan istilah. Kedai kopi, maksudnya kedai itu jual kopi. Tapi kalau kita sebut kedai kopi dalam bahasa kita, maksud kedai minum lah. Kita pergi kopi kawan, kopi habis abang, kedai kopi apa? Tak, kedai kopi tu maksud kedai minum lah. Bahasa tu, dia bahasa. Maksudnya khabar. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinul insi wal jin yuhi ba'duhum ila ba'd zukhrafal qawli ghurura, Quran kata. Demikian kami jadikan setiap nabi itu musuh daripada syaitan, jin dan manusia yang mewahyukan antara satu sama lain. Wahyu tu bukan wahyu tu. Wahyu tu maksud apa? Membisikkan, memberikan khabar rahsia. Tu perkataan wahyu daripada language. Tapi wahyu yang kita nak bicarakan ini ialah wahyu yang mana Allah, pengkhabaran Allah, pemberitahuan Allah kepada para rasul. Yang ni yang kita nak cerita. Dia lebih khusus kepada para rasul. Melalui wahyu itu diturunkan kitab, suhuf dan seumpamanya. Dalam konteks yang lebih khusus, kita nak membicarakan tentang wahyu yang turun kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama ada Al-Quran ataupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu maksudnya. Apa konsep dia? Konsep dia macam ni. Allah telah menciptakan manusia. Daripada perspektif agama, Islam tak terima manusia daripada teori Darwin evolution theory ini yang menyatakan manusia daripada monyet, kemudian berkembang, akhirnya jadi manusia macam this kind of evolution theory we refused. We never accept it. Kita tak terima teori ini. Kenapa kita tak terima? Kerana kita mendahulukan wahyu. Wahyu kata kita daripada Adam. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu wattawwabur rahim. Tuhan telah, Nabi Adam setelah dia buat salah, dia menerima kalimat daripada Tuhan dia, iaitu kalimat taubat. Rabbana zalamna anfusana. Kemudian Tuhan mengampunkannya. Dan kemudian Tuhan kata apa? Qul nahbitu minha jami'a. Kamu semua turun di atas muka bumi. Kita duduk di atas muka bumi, kita daripada Adam and Eve, kita daripada Adam. Kemudian Allah kata apa? Fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Sesiapa yang datang daripada aku petunjuk, sesiapa yang mengikut petunjuk, maka dia tidak akan takut dan tidak akan berduka cita. Maksudnya Allah hantar Adam, bukan saja tinggalkan Adam di dunia, Allah juga hantar bersama Adam ini petunjuk, guidance. Allah hantar petunjuk, bimbingan macam mana untuk hidup sebagai hamba Allah, mengabdikan diri pada Allah. Allah tak kata kamu buatlah pandai-pandai kamu Adam, macam mana kamu rasa nak sembah aku, kamu sembah. No. Fa imma ya'tiyannakum minni huda. Allah telah hantar petunjuk. Dan Allah bagi tahu walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina, orang yang engkar dan kufur dengan ayat kami, mereka itu ashabun nar hum fiha khalidun, mereka
penghuni neraka dan mereka kekal dalam mana. Untuk membolehkan manusia mengikut petunjuk Tuhan. Allah tak kata setiap orang fikir sendiri macam mana kamu nak semayang, nak puasa, nak bergaul antara manusia. Tak. Allah hantar into every nation a messenger. Bagi setiap bangsa Allah hantarkan rasul. Dalam surah An-Nahl Allah sebut, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an ya'budullah wajtanibut taghut faminhum man hadallah wa minhum man haqqat alaihi ad-dalalah fasiru fil ard fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Dan indeed, benar-benar kami telah hantar bagi setiap, into every nation a messenger, bagi setiap bangsa kami hantar rasul, saying, apa rasul tu kata? An ya'budullah, worship Allah, abdikan diri kepada Allah, wajtanibut taghut, avoid taghut, elakkan taghut, yakni setiap yang melampaui batas. Faminhum man hadallah, di kalangan manusia ada yang mengabdi, yang mendapat petunjuk, Allah berikan petunjuk sebab dia follow the guidance, dia ikut petunjuk. Wa minhum man haqqat alaihi ad-dalalah, di kalangan mereka yang memang terbukti sesat. Fasiru fil ard, kamu berjalanlah di atas muka bumi. Fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin, dan kamu lihatlah kesudahan orang-orang yang mendustakan Tuhan. Maksudnya guidance, wahyu di sini ialah guidance yang bukan Ustaz Azman mimpi, saya buat sendiri, saya fikir. Ini adalah guidance yang diberi secara official, secara rasmi, melalui rasul yang dihantar oleh Allah, yang ditabalkan oleh Allah, yang Allah jadikan ini rasulnya. Messengers, not only a messenger, messengers throughout history, rasul bagi sepanjang sejarah manusia. Banyak, daripada Adam, Nuh, Ibrahim, sehinggalah Musa, Isa, Moses, Jesus dan semuanya, sehingga the last messenger, sehingga nabi dan rasul yang terakhir, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita semua terikat dengan wahyu ini. Tidak boleh untuk kita beragama dengan akal kita sendiri, tetapi agama kita hendaklah merujuk kepada wahyu. Dalam konteks Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, merujuk kepada Al-Quran dan merujuk kepada sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Itu bagi jawapan yang pertama. Terima kasih. Ada lagi? Alhamdulillah, terima kasih Sahibu Samah Datuk Mufti. Cukup clear, jelas. Saya dapat ambil faham bahawa wahyu ini adalah panduan dan petunjuk untuk manusia seluruh alam. Jadi kita akan teruskan sesi bicara ilmu kita ini dengan menjawab soalan-soalan yang kita telah kumpul sebelum ini daripada audiens juga, Datuk Mufti. Saya rasa terjawab sikit sebanyak. Soalan yang seterusnya ni bunyinya begini, Datuk Mufti, adakah wahyu ini khusus untuk orang Islam sahaja atau juga untuk non-Muslim? Islam percaya bahawasanya yang pertama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutuskan untuk semua manusia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak hantar engkau melainkan untuk rahmat untuk sekalian alam. Rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad diutuskan untuk kaumnya. Seperti Nabi Isa umpamanya, Jesus, wa rasulan ila bani Israel, ia rasul kepada bani Israel. Sebab itu kalau ikut pada sesi faham Islam, Jesus hanya untuk children of Israel, untuk Jew. Walaupun hari ini telah ramai orang, tapi tak apa. Tapi dari perspektif asal, Isa adalah untuk Bani Israel, Musa untuk Bani Israel. Sebab itu Nabi Khidir dalam riwayat
bertanya kepada Nabi Musa, a anta Musa ila bani Israel, adakah engkau Musa kepada Bani Israel? Setiap kaum ada, orang Cina pun ada, cuma mungkin kita tak tahu nama dia apa, tapi Allah telah bagi tahu, Allah hantar. Tapi the last messenger, Nabi yang akhir, Nabi Muhammad, untuk semua. Wa kana an-nabi yub'atsu ila qaumihi khassah wa bu'istu ila an-nasi 'ammah, kata Nabi. Dulu Nabi dihantar untuk kaum dia saja, aku dihantar untuk seluruh manusia. Maka mesej Islam mesti disampaikan kepada seluruh manusia, bukan kata yang terima saja, kerana asal manusia tak terima sehingga mereka semua mendengar agama. Sebab tu dalam Quran, siapa baca Quran ada ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia. Maka kita wajib menyampaikan agama kepada non-muslim juga. Balighu anni walau ayah, sampaikan daripada aku walaupun satu ayat. Dan ini tanggungjawab. Kalau kita tak sampai, kita bersalah sehingga non-muslim tak tahu tentang agama Islam. La ikraha fid din, tidak ada paksaan di dalam Islam. Islam tak pernah memaksa orang menganut Islam. Kalau dia menganut Islam cara paksa, tak sah Islam dia. Tak ada, no force, tak ada paksaan. Tetapi kita kena memberitahu dia what Islam is. Islam tu apa? Ini adalah tanggungjawab. This is a duty yang wajib dibuat oleh semua kita. Kita kena bagi tahu. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula." Kami tidak akan mengazab, menjatuhkan hukuman, no punishment. Kami tak akan hukum di akhirat kelak sehingga kami menghantar rasul. Maksudnya orang yang tak sampai ajaran agama pada dia, memang tak ada jalan, dia nak cari pun tak jumpa, dia duduk seorang-seorang di hutan Amazon, dia kata tak ada siapa, Tuhan tak akan azab dia. Tapi kalau orang yang ada ruang untuk mencari kebenaran, dia boleh pilih, boleh dengar, boleh membuat penilaian, dia menolak untuk melakukan hal itu, dia bertanggungjawab di hadapan Allah. Dan kita yang berupaya untuk menyampaikan, wajib untuk menyampaikan kepadanya. Kita beritahu, at least this is Islam. It's up to you. You want to accept it or refuse it, it's okay. But my duty is to tell you what Islam is. Tanggungjawab saya ialah memberitahu awak Islam itu apa. Bukan kata awak kena ambil Islam, oh tak Islam awak jaga, no, tak boleh. Tapi at least kita bagi tahu Islam itu apa. Itu tanggungjawab kita, bukan tanggungjawab mufti, bukan tanggungjawab ustaz, tanggungjawab semua orang yang ada teman rakan dia non-muslim. Politely, bil hikmah, with wisdom, dengan cara terhormat dan baik, bagi tahu mereka Islam itu apa. Kemudian dia tak mau terima, it's okay, tak ada, kita tak bermusuh dengan dia, tapi dia mesti diberi peluang untuk mendengar apa itu Islam. Terima kasih. Terima kasih Datuk Mufti. Berkaitan perkara ini, kita jelaslah ya bahawa wahyu ini untuk semua sebenarnya. Namun sebelum ini dalam pengalaman kita dalam masyarakat di Malaysia ini, pernah ada satu ketika seorang pemimpin Islam menggunakan ayat Quran untuk dia berdalil lah, untuk bukan Islam, pemimpin yang non-Muslim menggunakan Quran. Jadi sebenarnya Datuk Mufti, kita perlukan penjelasan, boleh atau tidak non-Muslim ini berhujah dengan Al-Quran. Kalau boleh, kenapa, bagaimana, dan kalau tak boleh, kenapa? Boleh tak orang bukan Muslim argue dengan orang Muslim menggunakan ajaran Islam? Boleh tak? Misalnya dia tengok satu orang Islam hutang dia tak bayar, dia kata awak kena bayar hutang lah, agama awak sendiri suruh bayar hutang. Boleh tak? Boleh ya. Satu orang Islam rasuah, lepas tu orang bukan Islam kata mana boleh awak rasuah, Nabi awak laknat, curse kepada orang yang ambil rasuah. Boleh tak? Boleh. Boleh. Islam adalah agama yang adil. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata apa? Man zalama muahidan aw kallafahu fawqa taqatihi
aw akhadha minhu syai'an min ghairi tibi nafsihi fa ana hajijuhu yaumal qiyamah. Sesiapa yang menzalimi non muslim, citizen, muahad ni rakyat non muslim. Sesiapa, bayangkan our prophet, our messenger Nabi SAW. Nabi ni, Nabi yang mungkin orang fikir kalau Nabi ni bukan Allah hantar, Nabi akan cakap untuk kepentingan dia saja dan tim dia. Tapi no, Nabi kata sesiapa yang menzalimi non muslim, rakyat non muslim, atau membebankan dia di luar daripada keupayaan dia, kenakan cukai yang berat kepada dia di luar keupayaan, au akhadha minhu syai'an min ghairi tibi nafsihi, ataupun ambil daripada dia sesuatu yang dia tak redha, dia tak bagi, kita rampas hak dia. Nabi kata fa ana hajijuhu yaumal qiyamah, aku akan menjadi lawyer dia, aku akan menjadi pembelanya pada hari kiamat kelak. Can you imagine? Nabi kata kalau kita buat pada non muslim zalim, Nabi akan bela non muslim tu pada hari kiamat. Adilnya agama. Soal akidahnya salah pada sisi Islam, itu soal lain. Tapi soal keadilan hak itu dijaga oleh agama. Sebab itu di dalam sejarah pada zaman Umar bin Abdul Aziz, sebelum daripada itu lagi, Islam telah memasuki satu wilayah di Uzbekistan sekarang ni dan kawasan-kawasan yang berkaitan, yang bersekitar dengannya, namanya Samarkand. Ni ustaz-ustaz nak mengaji ni dia pernah mendengar nama Abu Lais Al-Samarkandi. Samarkand namanya. Samarkand ni wilayah non muslim. Tentera Islam telah masuk ke dalam wilayah ini. Di dalam peraturan, Muslim Army tak boleh masuk menawan wilayah lain melainkan dengan beberapa peraturan. Yang pertama, mesti menyeru mereka kepada Islam dahulu. Tak boleh kita terus pergi tawan satu negara, kita mesti offer Islam pada mereka. If they refuse, kalau mereka tolak untuk menerima Islam, kita offerkan perdamaian, peace. Dengan dia bayar jizyah. Sebab apa? Kerana Islam nak buang halangan agama tak boleh sampai ke negara tu. So you kena peace supaya kami boleh dakwah, you maintain di tempat you. Kalau dia tak mau, barulah boleh istihad peperangan. Dalam kes Samarkand, tentera Islam masuk terus. Sebab harta banyak Samarkand ni, takut mereka buat lari segala kekayaan mereka. Tentera Islam ketika itu ialah Muslim bin Qutaibah Al-Bahili, panglima tentera. Setelah Islam masuk kuasai negara mereka, lama-lama mereka duduk dengan tentera Islam. Rakyat Samarkand tahu cara tentera Islam masuk ke Samarkand tu salah dari segi ajaran Islam. Then mereka tulis satu surat kepada Khalifah Islam daripada Samarkand. Tulis Khalifah Islam pusat dia di Damsyik, iaitu zaman Omar bin Abdul Aziz. Tuan-tuan bayangkan, bukan ada flight boleh pergi masa tu, 1000 kilometer. Wakil mereka ni, wakil agama mereka ni bersidang. Okey, sekarang kita tulis surat pergi kat ketua mereka. Dia ingat panggil sultan, bawalah hamba Allah ni naik kenderaan dia pergi ke Damsyik, Dimashq. Ni pasal ni ada orang mengaji bahasa Arab sebelah ni, Dimashq. Jadi pergi ke sana, bawa surat bagi tahu tentera Islam tak ikut rule. Sampai ke Dimashq dah beberapa hari baru sampai.
Tengok-tengok ada tempat besar masjid. Wakil non muslim ni dia sangka itu istana. Dia tengok ramainya orang masuk istana. Dia masuk-masuk, dia kata nikah istana sultan. Tak, dia kata masjid. Orang semayang. Orang tanya dia, pasal apa kau tak semayang? Kenapa kau tak salat, tak semayang? Dia kata, aku bukan Islam. Kau agama apa? Aku agama ahli Samarkand. Samarkand ni ada agama dia sendiri. Kenapa kau datang sini? Aku nak jumpa sultan. Oh, kau nak jumpa Amirul Mukminin? Ya, jumpa Amirul Mukminin. Mereka tunjuk rumah Umar Abdul Aziz. Rumahnya biasa saja, dia tengok Umar Abdul Aziz duk buat kerja di luar rumah tu, perelok rumah dia sikit. Aku nak jumpa pemimpin mereka, pergi tunjuk aku tukar rumah pula. Dia kata tak, dia khalifah, pergi cakap dengan dia. Pergi cakap, tengok dia dengan Umar bin Aziz dengan isteri dia. Dia datang nak cakap, isteri khalifah masuk dalam. Umar bin Aziz katanya, ada apa? Dia kata, tentera engkau di Samarkand tak ikut peraturan. Mari tengok surat. Dia baca surat. Umar bin Aziz pusing surat tu, ambil pen, tulis kepada Gubernur Samarkand, laksanakan satu mahkamah, amsib qadi, laksanakan, tegakkan satu qadi kat pemerintah ni supaya membicarakan kes ini. Sikit dah cop surat. Dia pun tengok pada khalifah, banyak tu ya, banyak tu, buat balik. Dia kecewa. Dia kata, kalau tak kena fikir sagi orang negeri aku kata aku bohong, kau tak jumpa dengan khalifah ni, aku nak buang surat ni. Punya panjang aku mengadu, dia buat sikit nota aja. Nota sikit di atas surat tu juga. Lama-lama tak apalah, dia balik. Bila dia balik, sampai dia jumpa dengan kaum dia semua, respon apa? Dia tak bagi respon, tulis sikit macam tu ya. Macam buat minit ya. Kalau kita lah, ni pengarah tahu lah, minit ke bawah tu sikit. Dia apa kata, tak apa lah, nak buat macam mana, tak ada harapan. Tak apa, kita bagi lah juga. Bagi kepada Gubernur. Immediately Gubernur buat mahkamah. Terkejut mereka, taat kepada khalifah. Masa tu Muslim bin Qutaibah Al-Bahili dah tak ada. Pengganti dia panggil qadi dia ketika itu Jumai' bin Hadir Al-Baji. Dalam sejarah ditulis oleh Ibn Kathir dan seumpamanya. Siapa kajian baca sejarah dia akan ingat. Bicarakan, pasal apa kamu masuk tak bagi dulu macam Islam minta dulu. Dia kata kalau kita bagi tahu awal, parlimen ni, kepala-kepala Samarkand ni bawa lari semua harta ni. Qadi kata, kita datang ke sini sebagai fatihin, membuka, mengajar manusia, bukan datang sebagai orang yang nak ambil harta untuk orang, negara orang. Kita datang bawa risalah Islam. Laisal batran fatihin al-batr, orang pembuka yang zalim, kejam. Buat apa tak ikut peraturan? Salah. Kata dalam sejarah Samarkand, belum sempat matahari jatuh, matahari tenggelam, pada hari berkenaan keseluruhan tentera Islam keluar daripada Samarkand. Terkejut orang Samarkand, betul-betul punya. Setelah tentera menguasai negara, the whole army out from this country. Kemudian buat proses balik. Seru pada Islam, buat proses balik, duduk di luar border. Kali yang berikutnya itulah orang-orang Samarkand menganut Islam. Saya nak ceritanya, adilnya boleh orang bukan Islam berhujah dengan agama Islam jika niatnya betul. Tapi kalau dia gunakan ayat Quran, dia baca
dengan niat nak mempersendakan atau mempermainkan agama Islam, bukan saja dia tak boleh bermain agama kita, kita pun tak permain agama dia. So dia tak boleh lakukan hal itu. Kita nak tengok in what context, dalam konteks apa dia quote nas-nas Islam itu. Kalau dalam konteks dengan niat yang baik, acceptable, diterima, accepted. Kalau tak dengan konteks nak mempersendakan, itu tidak diterima. Terima kasih. Saya rasa jelaslah. Jadi yang anak-anak dan Muslim di hadapan ni, saya rasa dah boleh peace dah noh. Seperti mana kata Datuk Mufti tadi, boleh peace dengan sahabat-sahabat yang Muslim ini. Kita boleh harmonikan kefahaman kita, prasangka sebelum ini, prejudis kita buang ke tepi. Kita hendak berkawan, kita hendak berdamai. Yang tinggal lagi Datuk Mufti, masalah ni anak-anak kita hak mai dari luar Perlis ni yang dimomokkan dengan macam-macam tentang hati-hati dengan Perlis itu. Jadi saya rasa Datuk Mufti lah seorang yang berautoriti untuk memberi penjelasan dan bagi nasihat pada anak-anak ini supaya mereka boleh menjalani kehidupan dengan harmoni di negeri Perlis ini. Terima kasih. To be fair, untuk adil, saya tak percaya semua orang mari dengan macam tu. Mungkin ada satu dua orang dia mari ada disebabkan latar dia tertentu. Berapa ramai orang datang ke Perlis ni? Perkampungan sunnah kita buat di Perlis ni, thousands and thousands orang datang, beribu-ribu orang datang. Tadi Tuan Pengarah kata minta kita kalau ada ruang tolong menolong antara Jabatan Mufti dan IPG ni. Saya very soon InsyaAllah kita akan ada satu conference dalam English, in English, speakersnya semua English daripada luar negara. Kita akan buat di Perlis yang mungkin thousands juga orang luar semua akan datang. Memang setiap kali kita buat, ramai orang luar datang ke Perlis ni. Seorang Perlis ni memang ramai. Kalau ada satu orang buat takut tu, dia mungkin duduk di dalam, bukan Gua Hira lah kot kan, Gua Heran kan. Jadi so orang datang ke sini untuk mendengar. Dan zaman sekarang, zaman orang boleh tengok YouTube, boleh dengar apa kan, tak ada alasan lagi hal yang seperti itu. Dan kita juga akan buat yang terdekat semalam titah tuanku, yang kita akan buat Islam hendaklah menjadi jati diri Melayu, satu perhimpunan besar yang akan membabitkan tokoh-tokoh di Nusantara, yang akan membabitkan juga gubernur daripada Riau dan seumpamanya di negeri Perlis dalam bulan 10 insya-Allah. So semoga IPG ni kena mai lah, kena pakai baju Melayu, bersongkok ke bertengkolok kan, nanti kita tengok macam mana. Okey. Tak apa. Bila kita datang ke negeri Perlis, apa yang different? Tidak ada apa yang different. Kita hanya akan rasa berbeza kerana kalau kita hanya hidup di kampung kita. Tapi kalau kita berjalan dalam dunia ini, kita tengok tak ada perbezaan. Negeri Perlis dia mementingkan, macam mana nak tahu tentang pandangan negeri Perlis ni? Sebagai satu orang terpelajar yang nak jadi guru, kita kena jadikan example pada diri kita sendiri. Lead by example. Jadikan contoh teladan diri kita sendiri. Kalau nak tahu negeri Perlis punya fatwa tentang hukum makan apa, tengok dalam Jabatan Mufti fatwa rasmi dia. Jangan pergi tanya kawan dia, negeri Perlis fatwa apa? Depa fatwa tak boleh. Dia tak pergi tengok fatwa depa kata apa. Apa argumen dia? Malang sekali kalau ustaz-ustaz pun hampa jangan duk dengar. Teruk. Yastami'unal qaul wa yattabi'una ahsanah, Quran kata. Dengar perkataan dan ikut benda yang baik. Ulaikal ladzina hadahumullah. Mereka itu orang yang diberi petunjuk oleh Allah. Sebab itu maka dengar argumen kita. Orang kata Perlis teruk, depa tak kunut. Teruk dia. Hak tak semayang dia tak heran. Tak kunut ini majoriti dalam dunia Islam ni tak kunut. Tuan-tuan pergi mazhab terbesar, mazhab Hanafi, Iraq, India, Pakistan, apa semua Eropah banyak yang Hanafi. Hanafi tak kunut subuh. Bukan Perlis kata tak ada kunut, tak ada kunut subuh yang berterusan. Kalau ada orang kunut juga di bilik dia, adakah Perlis ambil tindakan? Tak ambil tindakan. Itu ada khilaf yang diiktiraf di sisi fiqh. Tapi amalan rasmi tidak ada. Adakah satu orang kalau kunut seorang-seorang yang bersalah? Tak salah.
Habis itu amalan rasmi tidak, masjid rasmi tidak. Bismillah perlahan. Majoriti dalam dunia ni bismillah perlahan. Jangan tengok kampung dia saya. Mazhab Hanafi perlahan. Mazhab Malik tak bismillah langsung apabila baca Fatihah dalam semayang. Mazhab Hambali bismillah perlahan. Mazhab Syafi'i bismillah kuat. Satu mazhab. Perleh buat ni hak majoriti. Baca doa sendiri, zikir sendiri. Itu nas Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um. Nas ulama-ulama Syafi'i. Dah di kampung saya, kampung tu mungkin tak ikut Syafi'i. So bukan base kepada ustaz kata. Kena tanya ustaz tu, dalil awak ambil mana? Kita mementingkan argument dan dalil. Islam adalah agama yang argument, evidence based. Evidence based. Semua benda yang kita bagi tahu, you kena backup dengan base, dengan argument, dengan evidence. So tengok Perlis bila dia kata evidence dia apa? Tidak ada satu kaul di dalam negeri Perlis ini yang dikeluarkan fatwa yang tidak ada mazhab Islam yang kata. Mesti setiap di balik kaul itu, pendapat itu, imam daripada imam-imam mazhab yang kata. Cuma Perlis ni ceramah duk cerita dia mimpi itu mimpi ni, memang kita tak terima. Kita main tuk nujum kita tak ada. Negeri yang paling tak ada sekali bomo Perlis. Tapi tuan-tuan, ni anak-anak hak ada depan ni, guru ustaz-ustaz juga, boleh berjalan di atas muka bumi dan lihat di negeri Perlis adalah negeri yang paling kurang dari segi maksiat. Alhamdulillah. Naik kelab tak ada di Perlis. Ada orang kata mufti Perlis cakap banyak, hapuskanlah naik kelab. Naik kelab negeri hang, negeri ni tak ada. Negeri Perlis ni panggung wayang pun tak ada setakat ni lah. Kalau ada satu orang pi buat, kadang-kadang ada apa, adalah pesta apa-apa sikit ke, naiklah siapa di pentas menari lebih sikit orang perempuan, seminggu kritik orang Perlis, apa perempuan tu menari teruk. Padahal di KL tu tiap malam bukan menari setakat tu, lebih daripada tu lagi. Yang di KL pun main kritik juga. Hang tak perasan negeri hang? Ada negeri yang ada pusat judi atas bukit, dia main kritik kita. Negeri hang ada pusat judi, kami judi tak boleh dah sambung. Judi pun tak ada pusat, pusat ada judi toto macam-macam tu je selama ni pun. Tuan-tuan bagi tahu apa di ni? Rumah urut terbuka di Perlis tak ada. Orang karaoke ikut tengah kampung pun tak kira dah, telefon pejabat mufti, pejabat agama, mana pi ni pejabat mufti ni? Padahal dia karaoke seorang-seorang dia. Betapa sensitifnya orang negeri ni dengan benda-benda ni. Maksudnya kalau nak cari negeri, bukanlah saya nak puji kerana saya jadi mufti negeri ni, tapi tuan-tuan bagi tahulah mungkar apa yang besar di negeri Perlis ni kita nak pergi buang. Mungkar apa? Kalau ada orang tak pakai tudung dan seumpamanya, itu bukan mungkar yang public, itu personal. Kita nasihat dia. Public masuk yang dilakukan secara terbuka, disuruh orang padanya, tak ada. Tak ada. Sebab itu alhamdulillah di atas nikmat Islam bagi negeri ini. Karena itu maka kita orang kata kenapa cakap benda khilaf, mungkar lain banyak lagi. Kita cakap yang mungkar, cuma dalam konteks negeri kita, awak boleh bagi tahulah mungkar apa untuk kita pi. Dulu orang main perahu di negeri Perlis, ada percaya bila perahu ni ada macam-macam lah. Kita buat program khas di Kuala Perlis, cerita ke tentang tauhid, larangan syirik. Tak boleh perasap-perasap nak ke perahu ni. Dengar khutbah-khutbah, kita atur hal ni. Kita bukan yang terbaik, tapi kita cuba buat semampu kita. Sebab itu alhamdulillah negeri ni dengan kurnia Allah, kita minta walau anna ahlul qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Jika ahli negeri beriman dan bertakwa, kami bukakan keberkatan daripada langit dan bumi. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur.
negeri yang baik dan Tuhan sayang. Itu yang kita harap dan kita doakan. Alhamdulillah, siapa yang masuk ke negeri Perlis, mudah-mudahan dengan berkat kurniaan Allah, dia akan rasa tenang dalam negeri ni. Daripada pintu pagar dia masuk lagi, dia akan rasa negeri ni very tenang, tidak kalut, sehingga orang bawa kereta pun lambat. Kita nak sampai pejabat pun payah. Pasal dia, we got nothing untuk kalut-kalut, dia kata. Alhamdulillah. So kalau ada apa depa ni tak kenduri arwah, kitab-kitab mazhab Syafi'i semua kata tak ada kenduri arwah. Depa ni tak pi berjoget di kubur. Sekarang orang pakai berjoget kubur, memang tak ada di Perlis, dan kita memerangi hal itu. Sekarang ni oleh kerana macam-macam teori sangat, tengok berjoget di kubur tu kenalilah, berjoget berbagai ajaran karut. Kita kekal di atas ahlu sunnah wal jamaah pada version yang asal, iaitu version Nabi dan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, insya-Allah semampu kita. Dan kelemahan ialah individu ataupun diri kita, tapi usaha kita cuba lakukan, insya-Allah. Saya tertarik tentang mimpi pun jadi wahyu, Ustaz. Saya bersahamah Datuk Mufti. Jadi soalan ni ada ditanyakan, apakah faktor punca masyarakat ni, walaupun dia dah jelas wahyu tu adalah daripada Tuhan, tapi ada lagi Tok Syekh duk kata mimpi dia, ilham dia tu pun boleh jadi panduan dan rujukan. Macam mana pandangan Datuk Mufti? Agama, tuan-tuan, bila dia datang, agama ni dia datang, dia nak suruh kita ikut wahyu, dia bukan suruh kita ikut tokoh tu. Tokoh boleh salah dan silap, yang tak salah ialah Allah dan Rasul. Imam Malik ketika dia mengajar di masjid Nabi SAW, diisyaratkan kepada maqam Nabi, dia kata kullu ahadin yu'khadhu min kalamihi wa yutrak ila sahibu hadzal maqam al-ma'sum sallallahu alaihi wasallam. Semua orang diambil dan ditolak pendapat dia, melainkan tuan punya kubur ni, Nabi SAW. Pun begitu Allah kata, maka li basyarin an yu'tiyahu Allahul kitaba wal hukma wan nubuwata thumma yaqulu lin nasi kunu ibadan li min dunillah walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimuna al-kitab wa bima kuntum tadrusun. Dan Ali Imran, maka li basyarin an yu'tiyahu Allahul kitaba wal hukma wan nubuwata. Tak boleh, tidak wajar bagi satu manusia yang Allah berikan kitab, hikmah dan kenabian, kemudian dia katakan pada manusia, kunu ibadan li, kamu semua jadi penyembah aku, min dunillah, bukan sama Allah, walakin kunu rabbanin. Tetapi para rasul, para pengikut para rasul mesti menyatakan kunu rabbanin, kamu semua kena jadi rabbanin. Rabbanin maksud jadi orang alim yang berilmu, berpengetahuan, memahami keadaan, yang mengikut apa yang Allah kata, bukan mengagungkan manusia. Kenapa? Bima kuntum tuallimunal kitab wa bima kuntum tadrusun, disebabkan kamu mengajar kitab dan disebabkan kamu telah belajar kitab tu. Ni Quran kata. Jadi jangan kamu suruh orang sembah kita dengan apa? Mengagungkan kita melebihi apa yang Allah dan Rasul benarkan. Di dalam riwayat Al-Imam Tirmizi, ketika Adi bin Hatim At-Tai dia datang kepada Nabi SAW setelah dia Islam, Nabi baca firman Allah, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka menjadikan padri, pendeta mereka Tuhan-Tuhan selain pada Allah. Kata Adi bin Hatim, ya Rasulullah, lam ya'buduhum. Wahai Rasulullah, orang Kristian tak sembah padri, orang Kristian pun sembah Allah juga. Nabi kata, bala, innahum harramu alaihim al-halala wa ahallu lahum al-harama fattaba'uhum fadzalika ibadatuhum iyahum. Nabi kata, ya, tetapi padri dan pendeta
mengharamkan apa yang Allah halalkan, menghalalkan apa yang Allah haramkan. Kamu ikut padri dan pendeta, mereka ikut padri dan pendeta, tak ikut Allah. Itulah ibadat kepada padri dan pendeta. Maksudnya kalau kita ikut guru sehingga membelakangi apa yang telah diajar oleh Allah dan Rasul, kita menjadikan itu ajaran agama, kita sebenarnya mengabdikan diri pada guru, bukan pada Allah. Sumber agama Quran dengan sunnah. Mimpi para nabi diiktiraf, ya benar. Macam Nabi Ibrahim kata, ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuk fanzur madza tara. Dia kata pada anak dia, sesungguhnya aku telah melihat di dalam mimpi, aku telah sembelih kamu, lihat apa yang kau dapat kau. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai bapakku, buatlah apa yang kau telah diperintahkan. Pasal apa? Mimpi tu Nabi Ibrahim. Guru punya mimpi, dia mimpi bahawasanya perempuan tu sesuai untuk dia jadikan isteri. It's okay untuk dia. Tapi dia tak boleh mimpi. Dalam mimpi Nabi dah main mengajak bacaan-bacaan sekian. Kerana agama dah sempurna, tak perlu mimpi. Dan mimpi kita tak tahu betul ke dia mimpi, Nabi kah yang dia tengok, atau syaitan menyerupai orang lain dia sangka Nabi. Sedangkan Allah menyatakan, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kamu agama kamu, aku telah cukup untuk kamu nikmatku, dan aku telah redha Islam menjadi agama kamu. Dan seal agama telah sempurna, telah tutup dah, tak ada tambahan bagi agama. Mimpi sekadar untuk panduan individu boleh. Dia mimpi bahawasanya satu kejadian buruk akan berlaku, lalu dia elakkan benda tu. Dia mimpi benda buruk mai ke rumah dia, lalu ada orang mai ke rumah dia, dia bimbang, itu maksud mimpi dia elakkan orang tu masuk. It's okay, itu boleh, mimpi-mimpi yang seperti itu. Tapi mimpi untuk membuat ajaran baru dalam agama, never, sama sekali tak boleh, sama sekali tak boleh. Wallahu a'lam. Terima kasih Datuk Mufti untuk soalan ini, jelas ya. Tapi ada kebimbangan ni Datuk Mufti, baru-baru ini dalam media ni ada satu kumpulan baru, Sihab, dan laporan mengatakan di media lah bahawa anak-anak muda ni yang banyak terpengaruh. Jadi apakah air Zulkarnain antaranya lah. Jadi Datuk Mufti mohon bagi nasihatlah pada anak-anak di depan ini supaya mereka tidak terpengaruh, dan mungkin juga di Perlis ni adakah ajaran-ajaran yang mereka perlu ambil perhatiannya. Tafadhal. Tuan-tuan, anak-anak yang dirahmati Allah sekalian, juga para asatizah, ustazah yang dok mengajak, saya sebut macam ni, tauhid ialah core, asas kepada agama ni. Tauhid ni bahawasanya hanya menjadikan Allah sentrid. Semua benda terfokus kepada wahyu. Apa Allah kata, dan apa yang Allah kata itu ada melalui Quran, ada melalui sunnah Nabi. Ini sebab manusia ni kalau dibiarkan akal dia akan keliru. Bukan saja kita keliru, tuan-tuan ni pendidikan, semua orang pendidikan ni belajar surah Luqman, betul tak? Ini kan? Apa wasiat pertama Luqman pada anaknya? Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya, apa dia? Yang pertama, la tusyrik billah. Wahai anakku, jangan kamu syirikkan Allah. Itu yang pertama. Pasal apa? Anak Luqman ni pak dia alim besar, wali besar. Sebab masalah syirik ni mudah orang terpengaruh, orang boleh dikelirukan. Kita kata doa pada Allah, dia kata tak seronok, dia kena pergi ke kubur sekarang ni. Nampak? Allah cerita tentang Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Nabi Allah Ibrahim Khalilullah, mukjizat, lihat bagaimana Allah menghidupkan yang mati. Semua anak-anak dia juga para nabi.
Tapi Allah cerita dalam Quran ni, Ustaz baca. Wa wassa biha Ibrahimu bani wa Yaqub. Ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Am kuntum syuhada idh hadara Yaqub al-maut idh qala li banihi ma ta'budu min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Allah kata Ibrahim dan Yaqub berpesan pada anak-anak dia, wahai anak-anakku, Allah telah pilih untuk kamu agama, jangan kamu mati melainkan kamu dalam keadaan menyerah diri pada Allah. Adakah kamu hadir ketika Yaqub hampir kepada maut? Nabi Yaqub hadir kepada maut, dia pesan pada anak-anak dia. Iz qala li banihi, dia tanya pada anak-anak dia, madza ta'budu ma ta'budu min ba'di, apa dia kamu nak sembah selepas daripada aku? Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaik, kami sembah Tuhanmu, Tuhan bapa-bapakmu Ibrahim, Ismail, Ishak, Tuhan yang satu. Pasal apa dia pesan ni? Anak Nabi takkan nak keliru. Orang mudah keliru dengan bab ni. Tengok sekarang, pakai serban, pakai apa, tak doa ke Allah. Tahajud Allah ajar mustajab, sujud doa mustajab, 1/3 malam doa mustajab, banyak tempat doa mustajab. Dia tak mau, dia pergi ke kubur minta kat wali. Jadi trend. Mai pula ada ustaz yang kata depa yang tak mau minta di kubur ni Wahabi ya. Sedangkan nas agama telah ada kubur Abu Bakar, Omar, sahabat tak pergi minta di kubur. Hatta sahabat tak keliling kubur Nabi minta supaya Nabi. Sahabat berperang macam-macam berlaku, tak ada siapa duk pi di kubur Nabi. Rasulullah mari tolong. Bahkan orang datang pada Nabi dalam hayat Nabi, Nabi SAW, dan kata pada Nabi, bima sya'allah wa bima syi't, dengan apa yang Allah dan engkau kendaki. Nabi kata, aja'altani lillahi nidda, adakah kau jadikan aku sekutu Allah? Qul bima sya'allah wahdah, katakanlah apa yang Allah sahaja kendaki. Religion is very clear. Agama sangat jelas. Kalau kita ingat setiap kali nak cakap pasal agama, kita tanya Quran kata apa, hadis kata apa, kita tak sesat. Tapi kalau kita kata cikgu saya kata, boleh untuk kita quote guru kita, tapi kita kena tanya guru kita nas apa yang dia ambil. Semua orang akan mendakwa zaman ni. Semua orang mau dia ada petua dia. Ustaz ni mai, ni petua lah, walaupun tak boleh bagi, saya nak bagi tahu. Lepas maghrib baca yang ni dapat rezeki duit banyak. Sekarang ni kalau cerita hak mana dapat duit banyak, YouTube tu memang viral lah. Bacaan apa dapat duit banyak, memang viral lah. Pasal apa? Baca yang ni 10 kali. Mai kau ni baca yang ni ikut hari dalam setahun 360 hari. Yang ni pula baca ikut tentera Badar 300 berapa. Come on. Yang nak bagi Allah Ta'ala, macam mana awak tahu Allah Ta'ala bagi sedangkan rekaan tu awak yang buat? Nabi tak apa, dia ada wahyu. Di situ datangnya peranan pentingnya mengetahui kepentingan wahyu. Berbeza Nabi dengan kita itu kerana baginda dapat wahyu, kita tak dapat wahyu. Pendapat kita tak tahu betul atau salah. Apa yang Nabi kata, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Baginda tak bercakap dengan hawa nafsu, melainkan wahyu yang diturunkan kepadanya. Masih. Alhamdulillah, bagi saya jelas. Untuk seterusnya, saya bersama Datuk Mufti. Sekarang ni berkait dengan apa yang kita bincangkan sebentar tadi, masih hari-hari kita dengarlah isu penunggang agama ni. Tadi sikit sebanyak Datuk Mufti dah sebut. Kita nak penjelasan lebih mendalam. Masyarakat kita ni seakan-akan dia tak jelas tentang isu ni, kerana mereka ni seolah-olah memberi sokongan yang kuat. Kita duk kata benda ni penunggang agama, dia kata depa yang tunggang. Jadi apa yang perlu kita berikan pada anak-anak kita ni supaya mereka lebih berhati-hati? Fadhal. Orang tunggang agama ni bukan baru, cerita ni lama. Quran bagi tahu, fawailul lil ladzina yaktubuna alkitaba biaydihim thumma yaquluna hadza min indillah liyashtaru bihi thamanan qalila fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Celakalah orang yang menulis kitab dengan tangan mereka dan kemudian menyatakan ini daripada Allah.
liyashtaru bihi thamanan qalila, untuk mereka membeli dengannya harga yang murah. Siapa yang nak tunggang agama ni? Tentu dah bukan orang lebay, tentulah bukan kaki sabung ayam ke, kaki judi ke. Mereka tak tunggang agama. Yang tunggang agama lah sejarah semua hak mengaji agama, yang tahu macam mana nak guna agama, ataupun ada sikit-sikit pengetahuan agama. Ayak macam ni harga dia RM1. Tapi kalau saya kata saya telah minum dan tiup ayak ni, tuan-tuan kalau minum ayak ni, insyaAllah rezeki akan bertambah-tambah, muka akan lebih muda, akan lebih segak, hak tua nampak muda 5 tahun, anak-anak akan jadi dengar kata, saya jual RM20, saya buat 20, ramai ada orang akan beli. Sebab apa? Sebab saya jampi unsur agama. Kerana nak jual apa pun, kerana apa? Kerana agama ada sentimental dia. Manusia akan beli kerana dia tu agama. Kadang-kadang sampai tak boleh fikir. Semalam saya sebut dalam kuliah, saya kata, saya tengok satu potong berapa video fadilat minum kopi. Selagi bau kopi ada di mulut, selagi tu malaikat akan beristighfar pada kita. Tentu dah tokek kopi yang buat hadis ni. Semua yang mustahjin, Arab kata apa terima maksudnya, semua yang teruk, yukhaliful ma'qul, yunaqidul usul, lubayinul manqul, kata Ibn Jauzi, bercanggah dengan logik, bercanggah dengan nas, bercanggah dengan apa yang ada kitab-kitab dulu. Maudhu' dia adalah hadis yang palsu. Agama tak datang jadi kartun manusia. Ada video saya duk sebut 2-3 hari ni, satu orang pi tarim di Yaman. Pi tarim di Yaman, dia kata dia selalu jumpa Nabi. Tak tahulah dia jumpa Nabi dalam mimpi tu, Nabi hak betul ke syaitan mimpi, tak tahu, Allah alam. Dia sampai di tarim, dia tak jumpa dah Nabi dalam mimpi. Jadi dia keluar pada tarim, baru dah dia dapat jumpa Nabi balik dalam mimpi. Lalu dia tanya, Nabi, kenapa di tarim aku tak jumpa engkau, wahai Rasulullah? Dia kata, di tarim cukuplah kau jumpa dengan Habib sekian-sekian ni, itulah rupa Nabi. Padahal saya bukan nak petikai rupa Habib tu ke apa. Padahal dia sepatutnya baca dalam Islam ni, ada kitab Syama'il At-Tirmidhi umpamanya, Syama'il Al-Muhammadiyah. Dalam kitab Syama'il itu telah disifatkan rupa Nabi, janggut Nabi, keadaan Nabi. Sedangkan dia tengok orang yang dikatakan sama tu jauh nak disamakan dengan apa yang dalam hadis-hadis Nabi tu. Tak apalah segak tak segak tu kejadian Tuhan, kita tak hina dia. Tapi kalau pun kau nak bagi, biarlah ada hak nak sama sikit dalam Syama'il tu. Tapi oleh kerana taksub tanpa mau berfikir, tanpa mau membaca nas, terima. Duka cita kadang-kadang ustaz pun terima. Kata tadi dalam nas berbeza lain. Dia kata Allah dia uji, dia bagi lain supaya kita uji nak tengok iman kita. Sebab itu don't insult your intelligence. Jangan merendahkan intelijen kita. Agama ada base dia. Agama evidence base. Agama ada dalil dia. Rujuk pada dalil. Tak mampu nak tafsirkan, ada perbincangan. A lot of scholars, banyak scholars yang kita boleh baca. Kenapa kita ambil argument yang tak ada hanya kerana satu potongan YouTube tu? Kemudian dia buat cerita wali ni sekian-sekian telah pernah berjalan di atas ayak. Kita pun tak tengok dia berjalan atas ayak. Lalu kagumlah wali ni kerana baca, ambil bersalam dengan ustaz ni, dia lepas pada tu rezeki dia murah. Come on, itu semua bukan dalil. Hatta Junaid Al-Baghdadi di kalangan ahli Quranian menyebut, dinukilkan juga daripada Abdul Qadir Al-Jilani,
Dia menyebut bahawasanya idza ra'aita rajulan yatiru fil hawa fala taghtar illam yakun muwafiqan lil kitabi was sunnah. Jika kamu melihat satu orang terbang di udara, jangan kamu kagum selagi dia tidak memenuhi kitab dan sunnah. Tonggak agama memang semua lah ni, minta maaf lah yang terasa saya tak masukkan semua. Nak jual, kadang nak jual shampoo pun muka ustaz. Apa kaitan ustaz tu dengan shampoo? Cuci lantai, ustaz yang cuci. Takkan nak kata siapa yang cuci lantai, ustaz cuci lantai ni, dengan air yang ustaz cuci tu, setiap kali kita berjalan maka air itu bertasbih di kaki kita. Elemen agama tu dibawa sehingga begitu bagi melariskan barangan. Ini bukan saja berlaku pada agama Islam, berlaku pada semua agama. Rakyat Jepun, mereka tak tahu agama mereka apa, antara Shinto ataupun Buddha. Yang mana yang kos tinggi mati mereka tak ikut. Shinto ni lah. Saya pergi ke shrine, pergi ke tempat-tempat ibadat mereka dalam satu lawatan. Saya dijemput oleh kerajaan Jepun. Seminggu juga duduk di kampung-kampung mereka. Mereka pun dalam rakyat Jepun tu macam-macam punya teknologi yang ada. Pijuai benda-benda tu atas nama gereja dia tu, atas nama kuil dia tu. Adalah yang beli walaupun, come on. Kadang-kadang ni orang Malaysia kerja engineer, arkitek, duduk di pejabat semua nak facts and figure. Bila pi ke masjid, orang mengajak, dia tak tanya facts and figure dan benda yang boleh tanya. Dulu saya ada buat contoh. Satu orang pi masjid, ustaz tu ceramah, sebat seratus rotan dapat menyembuhkan penyakit AIDS. Itu sebab Tuhan suruh sebat seratus rotan. Itulah ubat AIDS. Oh, dia pun kita beritahu AIDS ni bukan kena pada orang yang berzina ya. Kena pada isteri di rumah yang tak terlibat, anak kecil yang tak terlibat. Takkan Islam kata ubat dia sebat mereka juga 100 rotan. Dan makmal mana yang telah membuktikan 100 rotan telah menyembuhkan AIDS? Tak apalah hukum 100 rotan tu, hukum dia bagi yang berzina. Tapi maksudnya you insult your intelligence. Kamu telah merendahkan intelijen awak bila sampai pada agama. Agama mesti satu orang tanya, Assalamualaikum Mufti, tadi Mufti kata begitu, apa dalil dia? Tanya saya. Saya tak boleh kata saya Mufti, apa yang kata awak terima saja, banyak bertanya kuranglah iman. Tak boleh. Saya tak boleh. Ini bukan sifat agama. Hatta Umar bin Khattab, hatta Rasulullah, orang tanya, walaupun riwayat itu mursal. Hubab bin Munzir tanya, ya Rasulullah, ahadhihi manzilatun anzalakah Allah am harbun wa ra'yu wal makidah? Wahai Rasulullah, ni tempat yang Rasulullah pilih ni Allah yang tentukan atau ini sekadar perancangan Rasulullah? Rasulullah kata ni perancangan dia. Kalau begitu kita bergerak ke depan wahai Rasulullah. Boleh bagi pada pandangan pada Nabi. Asyiruni ayyuhan nas, bermusyawarahlah dengan aku wahai manusia. Hatta Nabi tak tiba-tiba tok guru ni dia tengok saja tembus, dia tahu semua, kita jangan tanya. Tidak ada dalam ini. Ini menyebabkan orang menyalahgunakan agama. Never. Jangan berlaku. Terima kasih Datuk Mufti. IPG ini dia sediakan alternatif Datuk. Kita buat menunggang basikal baru-baru ni. Basikal berhias. Kita ni untuk makluman lah ya, pihak IPG sekarang ni dalam mood bulan sebutan kemerdekaan. Kecenderungan tu macam-macam lah, buat pertandingan basikal berhias, pertandingan bowling, ada juga persembahan nyanyian, tarian dan sebagainya. Itu kecenderungan masyarakat kita lah. Jadi Datuk Mufti kita nak bertanya, apakah panduan ilmu wahyu sebenarnya dalam cara menyambut kemerdekaan dan menunjukkan semangat patriotik yang sebenar? Tafadhal. Bolehkah kita sayang pada negara? Bolehkah? Memang boleh. Bahkan logiknya manusia sayang negara dah. Cumanya saya nak perbetul satu je lah.
Orang kata hubbul watan minal iman, sayangkan negara daripada iman, ia bukan hadis, palsu. Al-Fattani dalam Tazkiratul Mawdu'at menyebut sebagai ini palsu, bukan hadis. Tapi boleh tak orang sayang pada tanah air dia? Memanglah manusia ni memang sayang pada tanah air. Mekah tu dia bully. Bukan Mekah tu bully, pemimpin Mekah bully Bilal, letak batu seksa dia kerana Nabi Islam. Sahabat-sahabat berhijrah keluar daripada Mekah. Pun begitu, orang Mekah ni sayang Mekah. Bilal duduk di Madinah demam, teringat Mekah. Padahal pemimpin Mekah tu punya nakai, punya jahat, buat kat dia macam-macam. Tapi pasal itu tempat, orang Melayu kata tempat jatuh lagi dikenang. Ini kan pula tempat apa? Tempat apa? Maksudnya orang sayang, sehingga Nabi doa, Allahumma habib ilainal madinata ka hubbina makkata aw ashad, dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ya Allah, jadikan kami sayang Madinah macam kami sayang Mekah, ataupun lebih daripada tu lagi. Sayang tu. Nabi apabila keluar daripada Mekah, Nabi sayang kat Mekah. Ma atyabaki wa ma ahabbaki min balad laula anna qaumi akhrajuni minki ma sakantu ghairak, kata Nabi. Alangkah indah dan cantiknya engkau sebuah negeri, kalau tidak kerana kaumku mengeluarkan engkau daripada aku tak keluar daripada engkau. Nabi sayang. Maka kita pun sayang tanah air kita. Kalau ada orang kata dia sayang tanah air, benar, dia sayang tanah air. Kita sayang. Cumanya saya bukan nak masuk, saya nak masuk sikit tuan-tuan, sikit lah. Allah jadikan manusia ni berbangsa-bangsa dan berpuak-puak, betul tak? Betul tak? Inna khalaqnakum min zakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kami jadikan ke bangsa-bangsa puak-puak. Orang Melayu, pakaian dia Melayu. Pasal apa kita pakai sampin ni? Yalah pasal pengarah suruh. Ya. Pasal apa kita pakai ni? Pasal apa pengarah suruh kita pakai sampin baju Melayu ni? Sebab kita orang Melayu lah. Kalau tidak, dia suruh kita pakai congsam dengan kurta dah. Saya apa ada kurta? Allah jadikan manusia ni ada kaum-kaum, dan Allah suruh kita mengenal antara satu sama lain. Tak ada kelebihan, la fadla li arabiyyin ala a'jami wala a'jami ala fadli wala aswad ala ahmar wala ahmar ala aswad. Nabi kata tak ada lebih orang ni kata orang ni melainkan takwa. Kaum tidak menentukan kelebihan. Tetapi Nabi mengambil kira soal latar kaum. Di Malaysia latarnya Melayu, betul tak? Betul tak? Latar dia Melayu. Pakaian dia Melayu, bahasa Melayu, betul tak? Di India latarnya apa? India. Tak boleh lah paksa orang India cakap Melayu. Di negara China latarnya Cina lah. Kalau mari kita duduk di negara Melayu, maka latar dia Melayu lah. Kalau orang suruh cakap bahasa Melayu dan berbaju Melayu, dia bukanlah benda yang dianggap pelik dan penindasan. Itu latarnya. Orang Cina ada tanah dia, orang India ada tanah dia, orang Pakistan ada tanah dia, orang Melayu ada tanah dia. Ada orang tanah Melayu tanah dia? Tak ada. Tak ada dah. Tak ada tanah Melayu, tak ada. Orang Melayu ada Malaysia, tak ada tanah Melayu. Tanah Melayu ada, maka latarnya Melayu. Nabi tidak perkauman, Nabi larang perkauman. Kan? Man da'a ila asabiyah, Nabi larang. Mata fi asabiyah, mati kerana mata mitatan jahiliyah, mati dalam keadaan jahiliyah, kata Nabi. Asabiyah yang fanatik kaum, perang kerana kaum, tak meminggirkan kebenaran. Macam kata penyair, wa ma ana illa min ghuzayyah in ghawaitu wa in tarshudu ghuzayyati arshudu wa in ghawait, dalam syair jahiliyah. Bukan.
Orang jahiliah dia tak kira, kaum dia tak kira betul salah, yang penting kaum aku. Islam tak benarkan. Tapi Islam ambil kira soal latar kaum. Nabi kata al-a'immatu min Quraisy, pemimpin di kalangan Quraisy. Kerana Nabi bercakap dalam konteks pemimpin di tanah Arab yang kuat ialah Quraisy, maka pemimpin di kalangan Quraisy. Kerana kestabilan di tanah Melayu ni, kita kongsi dengan bangsa-bangsa yang lain, no question, it's okay. Tapi kita tak bolehlah menafikan latar. Tak boleh ada unsur Melayu. Kenalah ada, selagi unsur tu tak menindas baju Melayu. Dan latar Islam itu penting. Baru ni saya menyokong Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam kes dia mengislamkan seorang anak Hindu masuk Islam. Kerana dia bukan Perdana Menteri Malaysia saja, dia Perdana Menteri yang beragama Islam, dan Islam adalah agama persekutuan. Latar dia, saya sokong apa yang dia lakukan, dan saya duka cita persatuan-persatuan yang membantah beliau, seolah-olah kalau jadi Perdana Menteri you buang you punya latar Islam. Melainkan dia kata kita paksa anak bukan Islam kena masuk Islam. Itu tak boleh lah. Tapi dia tu dengan sendirinya nak masuk Islam, dia masuk, dia juga masih seorang Muslim walaupun dia Perdana Menteri. Ni dia cadang nak ajar 40 hadis, ada persatuan buat bantahan. Baca konten sebelum lagi dah buat bantahan. Latar kita, latar Muslim Melayu itu latar dia Islam. Kalau dia kata kena baca hadis 40 lepas tu kena masuk Islam, tu cerita lain. No, saya tak mau dengar pasal ini Islam. Come on. Orang yang duduk di negeri di UK, dia pergi ke, dia akan dengar God Save the Queen. Dia akan dengar apa maksud konteks dia. Dia akan tengok gereja di mana-mana. Padahal mereka kata mereka sekular. India yang menganggap dia demokrasi yang paling besar, berapa banyak dia tindas orang Muslim sekarang kerana berbeza dengan agama asal. China yang telah menganggap dia sebagai negara komunis, tak memberi ruang kepada orang-orang Islam, dan juga Kristian juga terkena di China. Bukan banyak orang Islam yang ditindas, dihapuskan. Malaysia tak buat demikian. Malaysia sepatutnya bukan buat pada agama, kena buat pada identiti. You nak pohon pasport UK, you mesti boleh bercakap bahasa English. Di Indonesia, walaupun orang kata Indonesia begitu plural dan begitu liberal, dia mengamalkan asimilasi. Awak kena berbahasa Indonesia. Nama pun nama Indonesia. Orang Cina di Indonesia. Begitu Indonesia, sehingga dia bercakap Indonesia, bersembang Indonesia. Kita tengok orang-orang Cina di Indonesia, di negara Indonesia, ataupun kalau dia main ke Malaysia, dia fasih berbahasa Indonesia, sehingga kita tak dapat bezakan antara dia dengan rakyat Indonesia yang berlatar belakangkan anak jati Indonesia. Asimilasi berlaku. Di Thailand Islam kuat pun begitu, kebanyakan orang Melayu Thailand dah tak boleh cakap Melayu, cakap bahasa Thai. Nama kena dalam bahasa Thai. Kita taklah dipaksa supaya tukar nama Cina pergi jadi nama Melayu, tak ada. Asimilasi tak berlaku, masing-masing kekal dengan diri kita. Sebab itu kita ada krisis konflik yang tak pernah berhenti. Tiba-tiba habang kata nak baca hadis 40, tak tengok lagi konten dia, dah buat bantahan dah. Come on, kan, matanglah, kan. Kalau nak berbalah, banyak ruang perbalahan yang akhirnya tak ada siapa yang akan dapat apa yang dia mahu. Negara mesti ada latar dia. Latar dia Melayu, latar dia Islam. As long as orang Islam never paksa you masuk Islam. Tapi they introduce, you need to know this religion, because this is the religion of the majority dalam negara ini. Ini agama majority negara ini. So you tahulah apa Islam kata esok.
Apa masalah? Saya duduk di UK, saya pergi je gereja dia pada hari-hari dia ada ceramah, saya pergi dengar, masuk dalam gereja, it's okay pun. Itu latar dia. Ini latar dia Islam. Dah kita nak supaya agama Hindu juga, itu latar dia India, bukan latar dia di sini. You have to respect latar dia. Masuk kawasan tentera, masuk sekolah, ada pakaian guru. Kalau cikgu tu pakai slipper, pakai baju t-shirt, pakai seluar track, mengajar matematik pun boleh juga, betul tak? Tak adalah beza. Kalau dia pakai baju kemeja maka matematik dia lebih champion, tak ada. Tapi ada disiplin dia, ada latar dia. Demikian saya minta kepada saudara-saudara non-Malay, atau bukan non-Malay lah, non-Muslim, lebih realistik dalam hal ni, lebih matang dalam hal ni. Setempat ada latar dia. Terima kasih. Alhamdulillah, selesai satu isu Datuk Mufti. Ni ada satu isu lagi. Anak-anak kita di depan ni sebahagiannya dah melepasi umur 21. Baru-baru ni mereka diberi peluang lah untuk buat pilihan pemimpin. Isunya ada yang barangkali lah dia rasa dia masuk syurga dah sebab dia undi dah satu. Sebagian dia tak mau undi atau bapak dia tak bagi undi, tu dia rasa serba salah barangkali ya. Jadi masyarakat kita ni masalah ini masih berterusan, masih berlaku. Bahkan sehingga solat pun dia pilih surau, pilih masjid atas isu-isu tertentu, sama ada politik ataupun fahaman mazhab. Kalau ada lagi itu, kita mohon Datuk Mufti bagi penjelasan lagi supaya anak-anak graduan ini dapat jadi lebih matang lah dalam hal ini. Saya nak tanya, saya duk ceramah ni, tuan-tuan yang di tengah belakang tu, adik-adik kita, dengar ke? Ke dia tak apa jelas? Jelas Saya takut dia punya bergema. Tanya apa tadi? Mengundi masuk syurga. Saya daripada awal konsisten, mudah-mudahan saya konsisten. Saya anti menggunakan agama untuk kepentingan politik. Saya tak kisah siapa pun yang berkuasa, siapa yang kuat, tapi the same kenyataan saya sentiasa buat. Menggunakan agama untuk politik ni bukan saja yang parti dia itu nama agama. Kebanyakan pemimpin guna. Hatta saya sebut, semua Perdana Menteri yang mari mengeluarkan slogan yang berbunyi Arab kerana dia nak pada agama tu. Betul tak? Cumanya jujur ataupun tak, dia nak gunakan agama, dia nak supaya dia nak menjadikan politik mengikut agama, ataupun supaya agama itu dapat support kekuatan politik dia. Yang tu Maulana Abdul Hasan Ali An-Nadwi ketika dia membahaskan hal ini, dia kata agama yang pemerintah sama ada hidayah ataupun jibayah, sama ada hidayah ataupun kena keterpaksaan kerana orang minta. Dalam sejarah, sejak awal orang guna agama. Sayyidina Ali bin Abi Talib apabila dia berperang dengan grup Khawarij, Khawarij menggunakan slogan lawan Ali. Slogan Khawarij ialah inil hukm illa lillah, hukum hanyalah hukum Allah. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Siapa yang tak berhukum dengan hukum Allah, dia menjadi kafir. Lalu Khawarij mengkafirkan Sayyidina Ali, mengkafirkan Uthman bin Affan, mengkafirkan Muawiyah bin Abi Sufyan, mengkafirkan Amr bin As kerana tak menjalankan hukum Allah pada tafsiran Khawarij. Karena ketika perbincangan mereka berhukum, mereka berbincang dalam menentukan penyelesaian hukum, kata Khawarij, putus dengan Quran. Slogan-slogan agama nak tolak susah, tapi Sayyidina Ali kata kalimatul haq urida bihal batil, kalimah yang benar tetapi maksudnya batil. Kalimah tu betul tapi cara guna tu salah. Ini bukan mana-mana parti, not spesifik pada satu-satu parti. Banyak parti bila apa-apa dia guna agama. Dia kata orang agama kena support sikit baru kita kuat. Patutnya orang agama kena tolong kita supaya kita dapat guidance, macam mana supaya kita dapat follow yang Allah mahu. Tapi dia mahu nama orang agama hanyalah apabila dia nak menguatkan golongan dia. Ini berlaku dalam semua parti politik.
dan sehingga kadang-kadang orang menentukan hubungan antara satu sama lain berdasarkan parti. Ini juga salah. Ini juga salah. Saya harap zaman seperti itu mula berakhir. Marilah zaman baru untuk kita semua. Parti politik ialah agenda untuk menguruskan negara. Itu saja agenda. Kalau bercanggah dengan agama, dia tak kira nama apa, dia bercanggah dengan agama. Kalau baik dengan agama, kita accept dia sebagai dia menyamai apa yang agama nak. Saya pernah berfikir, saya tak tahu sesuai, saya pernah berfikir one day, satu hari, kalau keadaan stabil, politik identiti juga mesti dibuang. Politik identiti ni ditentukan, politik ni berdasarkan identiti orang tu. Tak boleh. Dia mesti politik berdasarkan kepada maslahah mutlak kepada negara. Dengan mengambil kira latar negara itulah. Ini another discussion, perbincangan lain-lain. Alhamdulillah, tiada lagi lah persoalan. Saya tahu ada rakan-rakan dah kemukakan soalan, ada sebahagian tu tak terjawab kerana kekangan masa. Tak ada masalah, insya-Allah. Ini kita dah lama terputus dengan Datuk Mufti. Sebelum ni, sebelum PKP kita dah buat bicara ilmu. Ni kita sambung, insya-Allah. Lepas ni kita nak sign lagi, nak sambung lagi. Kita bukan saja berminat dengan bicara ilmu, juga penyelidikan, barangkali penulisan sebagainya, insya-Allah kita akan teruskan. Jadi persoalan-persoalan tu boleh simpan. Lepas ni kita akan buka. Tadi itu persoalan kita bertemakan wahyu. Mulai sekarang saya buka kepada hadirin, para pelajar, rakan-rakan pensyarah sekalian hadirin untuk bertanya apa sahaja soalan yang terbuku di hati. Dipersilakan. Silakan. Perkenalan nama ringkas sahaja dan soalan. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Okey, baik. Sebelum saya sampaikan soalan, saya nak sebutkan satu hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Okey, baik. Apabila anak Adam telah meninggal dunia, maka seluruh amalannya, maka terputuslah segala amalannya. Okey, baik. Kecuali 3 perkara. Yang pertama, sedekah jariah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, doa daripada anak yang soleh. Hadis riwayat Muslim nombor 1631. Okey, baik Datuk Mufti. Berdasarkan hadis tersebut, saya ingin bertanya, adakah kerjaya sebagai profession keguruan ataupun pensyarah tergolong dalam ilmu yang bermanfaat, biarpun mereka menerima gaji, allowance untuk mengajar? Adakah kami ataupun guru ataupun pensyarah tergolong dalam penyampai ilmu yang bermanfaat? Sekian daripada saya, Yasir Zuhair bin Zainul Zahri, daripada program persediaan dari kelas BMA. Sekian, wallahu alam. Terima kasih atas soalan. Hadis yang sahih dalam riwayat Muslim, diriwayat dengan beberapa riwayat, sebenarnya disebut iza matal insan, apabila insan meninggal, inqata'a min amali, inqata'a amalu illa min salas, terpotong amalan dia melainkan dari yang 3 seperti yang disebut tadi. Adakah ilmu, al-ilmu yantafi'u bih, ilmu yang yuntafi'u bih, ilmu yang mana boleh diambil manfaat daripadanya, kan?
Adakah Nabi tak sebut ilmu agama ya? Walaupun sebahagian surah dulu dia sebut ilmu fiqh, tetapi ilmu luas. Saya bayangkan setiap orang yang boleh membaca dalam dewan ni, termasuk saya, berapa pahala yang dapat pada guru ABC kita yang awal. Kalau tak kerana dia ajar ABC, dia tak mengajar alif bata, dia tak mengajar fi'il amar dan fi'il madhi, mudhari' dan amar bagi ustaz-ustaz ni, kita tak boleh membaca harta kitab. Sebab tu orang Arab kata, man 'allamani harfan fasurtu lahu abdan, kan? Siapa yang mengajar aku satu huruf, aku jadi hamba dah. Disebabkan kerana begitu bermaknanya bagi seorang guru. Dalam puisi Syuqi disebut, qum lil muallim wa fi tabjila kadal muallimu an yakuna rasula, dan bangun hormati guru dan penuhilah penghormatan padanya, hampirlah guru itu menjadi seorang rasul. Kerana tingginya kedudukan guru bagi setiap ilmu yang bermanfaat, kan? Nabi sebut kepada orang yang jampi, man istata'a an yanfa'a akhahu falyanfa'. Sesiapa yang dapat memberi manfaat pada saudaranya, bagi manfaat pada dia jampi, bagi dia sembuh. Ilmu perubatan, ilmu, segala ilmu yang manusia dapat manfaat, kalau kita ajar memang benar-benar untuk mengeluarkan fulan daripada kejahilan, dengan niat supaya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ganjaran pada kita. Walaupun kita dapat gaji, memang itu urusan kita, kehidupan kita. Mudah-mudahan ia termasuk di dalam makna yang disebut oleh Nabi SAW. Bukan mengajar fiqh saja. Ibu di rumah yang ajar anak supaya sembahyang, sehingga ibu dah mati berpuluh tahun anak sembahyang, berapa banyak pahala ibu? Cikgu yang ajak supaya baca bismillah, cikgu yang ajar macam mana cara untuk dia mengira, sehingga bukan saja dia boleh mengira math daripada 1, 2, 3, sehingga dia boleh kira faraid, dia boleh memahami syarak yang membabit kira bicara. Pahala balik pada gurunya yang awal jika ia ajar dengan lillahi ta'ala. Soal lillahi ta'ala ni bukan saja cikgu biasa, orang agama pun sama. Saya jadi mufti macam ceramah hari ni, belum tentu tuan-tuan tahu lillahi ta'ala. Mungkin kerana dah pengarah panggil banyak kali, ingat mai sekali dia pergi mengadu kat tunggu pula. Kerana manusia, Allah saja tahu siapa yang benar-benar ikhlas, dan mudah-mudahan Allah jadikan kita di kalangan orang yang ikhlas, insya-Allah. Terima kasih. Ada lagi soalan? Sila-sila. Selamat pagi, salam sejahtera. Nama saya Elvina Raki Anar Nixon dari Pendidikan Awal Kanak-Kanak B. Jadi soalannya, apakah hukum resis terhadap asal-usul atau kaum dalam agama Islam? Mohon beri pencerahan. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Pertama, ini bukan jawapan nak please orang ke, kerana dia tanya tu non-Muslim, so I try to please her. Never. This is very foundation of Islam. Ini perkara yang paling asas. Islam menolak resis, dalam erti kata menghina kaum lain, menghina individu kerana dia berkaum tertentu. Kerana kaum, warna kulit, rupa manusia, tinggi rendah, handsome tak handsome, bukan pilihan dia, itu adalah ciptaan Tuhan untuk dia. Tidak boleh dia dipersalahkan kerana dia Cina, ataupun dia India, atau dia Melayu, atau dia Arab. Bahkan Nabi Muhammad SAW in very clear statement dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi bagi tahu terang-terangan, kullukum min Adam wa Adam min turab. Semua kamu daripada Adam, all of you from Adam, dan Adam adalah daripada tanah.
ala la fadla li arabiyyin ala a'jamiyyin wala ajamiyyin ala arabiyyin wala aswadin ala ahmar wala ahmar ala aswad. Atau kama qal, tidak ada kelebihan Arab di atas non-Arab, non-Arab atas Arab, hitam di atas merah, merah atas hitam, illa bitaqwa, melainkan dengan hubungan yang baik dengan Tuhan, takwa. So tak boleh Islam menolak totally sesiapa yang menghina orang lain kerana bangsa dia. One of the companions of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, salah seorang nama sahabat namanya Abu Dzar, dia kata kepada satu orang black, sahabat yang lain yang hitam, Bilal, dia kata, ya bani sauda, wahai anak orang hitam. Nabi kata, ayartahu bi ummihi, kamu telah malukan dia, hina dia kerana mak dia. Innaka mru'un fikal jahiliyah, engkau satu orang yang ada jahiliyah, ignorance di dalam diri kamu. Nabi bantah, sehingga Abu Dzar dalam sebagian riwayat letak muka dia di tanah. Walaupun sebagian riwayat ini dibincangkan tentang kekukuhan dia, tetapi secara umumnya hal itu berlaku di kalangan sahabat. Tidak boleh hina orang kerana latar belakang dia. Islam menolak jika ada Muslim, dia mengaku Muslim, dia hina orang itu kerana dia Cina ataupun kerana dia India, itu bukan daripada ajaran Islam. Tapi kalau dia bincang di sudut benda yang boleh kita lakukan, bangsa, rupa, kita bukan pilihan kita, tapi perangai, attitude, perangai kita, sikap kita, itu pilihan kita. Kita boleh pertikaikan orang itu kerana perangai dia tak baik, dia punya behavior dia buruk. Sebab itu you boleh ubah, you boleh ubah. Dan awak dipertanggungjawabkan apabila kita mati nanti. Tuhan tak tanya why you are Chinese, no? Why you are Malay. Kerana kita Chinese ke Malay bukan Allah yang cipta. Tapi kenapa awak tak ikut ajaranku, itu Allah akan hisap dan hitung kita nanti, insyaAllah. Terima kasih. Okay, is that clear? Okay, thank you. Ada lagi? Kita masih ada ruang masa untuk soalan. Silakan. Assalamualaikum Mufti. Saya nak tanya soalan sikit. Pada zaman ini, macam kita tengoklah, teknologi semakin canggih. Contohnya di negara China berkaitan dengan teknologi AI, iaitu Artificial Intelligence. Mereka menghasilkan robot yang sangat menyerupai manusia. Misalnya, mereka mampu membuat robot manusia menggantikan orang yang telah meninggal dunia. Baiklah, soalan saya ialah, apakah asas hukum dan import hukum jika perkara ini terus berkembang dalam kehidupan kita sebagai umat Islam? Okey, baiklah, terima kasih. Okey, terima kasih. Berhubung dengan artificial intelligence, ini quite long debate. Dulu saya pernah sebut, manusia apabila dia, saya tidak anti kepada kemajuan ini, tapi nak bagi faham, dengar bagi clear. Kita apabila kita maju dalam sebahagian, kita akan meninggalkan sebahagian value dalam hidup kita. Siapa yang tahu tentang shogun di Jepun? Shogun ni terkenal, geng-geng samurai ni, dia pandai main pedang. Jepun antara negara yang cuba menghalang sedaya upaya daripada masuknya senapang ke dalam negara mereka. Sebab mereka kata begitu lama mereka belajar pedang, tiba-tiba hanya boleh dibunuh dengan orang yang tak tahu apa, dengan sekali bedil saja. So tak ada value lagi pada skill.
Dan manusia bila dia terlalu maju, lama-lama banyak skill dah tak ada. Satu orang badui berdialog dengan satu orang, kata, kamu nak pergi satu tempat berapa lama? Dia kata, ambil 7 jam naik unta. Alah, aku pergi sekejap je dengan kenderaan, sejam. Aku untung. Cuma badui tu tanya dia, apa yang kau buat lagi dengan 6 jam tu? Dia terdiam. Aku buat apa 6 jam tu? Aku relax. Orang dahulu, mereka mungkin kita tengok perjalanan mereka lama, alhamdulillah kita cepat. Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah umpamanya, di dalam perjalanan menuju ke haji, dia telah menulis kitab Zadul Ma'ad. Kita patutnya masa lebih safe, banyak produk intelektual yang boleh kita hasilkan, tapi tak sebanyak mana orang dulu banyak hasil mereka dan mengagumkan. Okey, so okey. Apa lagi tentang artificial intelligence? Di sini semua Elon Musk ke, semua yang mengemukakan berbagai-bagai idea ni. Tak lama lagi orang students mungkin tak appreciate lagi kepada guru dia, sebab kalau dia nak buat assignment, dia kata dia boleh buat lebih baik pada guru dia. Dia buka di internet, dia type perkataan tu, the whole yang ada dalam dunia internet keluar maklumat mengenai orang tu. Sometimes taklah tepat sangat kerana dia mengumpulkan, tapi banyak juga yang maklumat tu terkumpul melalui teknologi ni. So dia kata, why I need to attend classes? Untuk apa saya hadir lagi? Kemudian dia akan lupa tentang nilai manusia ini bukan soal mengetahui. Sebab itu dalam adab Islam bukan saja ada ilmu, ada juga adab. Lama kelamaan manusia tidak ada adab. Sebab tu kita tengok manusia, banyak budak-budak ni yang dengan nama macam-macam, bahasa mereka begitu buruk sekali ketika mereka mengulas apa-apa semua, kerana mereka tak face to face, jumpa satu orang demi satu orang untuk membolehkan mereka berinteraksi as a human, sebagai manusia. Manusia ada bahasa, bukan terus masuk, bagi aku kira Assalamualaikum. Agama ajar bagi salam dulu sebelum berapa jumpa orang, ajar sunnah bersalaman kita jumpa. Itu human, itu manusia. We are not robot. Kita bukan robot. Ada nilai yang dibentuk di dalam diri kita. Ni guru-guru kena tahu tentang nilai ini. Ada nilai yang dibentuk dalam diri kita. Sebab itu ada bab dalam pengajian tradisi ilmu Islam, ada bab ar-rihlah fi talabil hadis, kembara di dalam mencari hadis, berjumpa guru. Lagi banyak guru yang awak jumpa, mengetahui lagi banyak rangkaian sanad yang ada, supaya awak melihat guru. Mulazamah, bab mulazamah, bukan hadis Rasul tu tak tahu. Nabi kata fala'alla muballighin aw aminas sami', boleh jadi orang yang disampaikan lebih faham daripada orang yang mendengar. Maksud sahabat, boleh jadi ada orang yang mendengar hadis kemudian lebih faham pada para sahabat, tapi tetap fadilat para sahabat itu ada dalam agama kerana dia bertemu dengan Nabi SAW. Human, dia ada soul. Jumpa masuk dalam kelas guru, apabila guru dah lupa jadi guru masuk dalam kelas kita, anak murid dia pakai apa, pakaian dia tak berdisiplin, guru tak mau tegur. Kerja aku bagi habis syllabus sudah. Guru tidak menjadi pendidik. Tadi saya baca ayat Quran, walakin kunu rabbaniin, hendaklah kamu jadi rabbaniin. Al-Imam Ibn Jarir At-Tabari dalam tafsir Tabari ketika menafsirkannya, dia kata wa aula al-aqwal bis-shawab, kaul yang paling kuat dalam masalah ini pada dia, maksud rabbani itu mansub kepada rabban, dan rabban maksudnya ialah orang yang alladhi yurabban nas, orang yang mendidik manusia. Maksudnya guru tu bukan saja bagi ilmu, tapi hendaklah mendidik manusia. Guru hendaklah mendidik. Sebab tu pemimpin dia ada nilai mendidik. Walaupun kita tengok Sayyidina Umar kadang-kadang dia pukul ke apa, dia mendidik. Guru mendidik. Apabila manusia hanya bergantung pada skrin, no more teacher, no more example, dia akan jadi manusia yang keras dan tak ada bahasa lagi. Dulu cikgu-cikgu yang lama-lama ni, tua-tua tahu,
melainkan mereka anak orang kaya. Yang tak anak orang kaya, kalau kampung tu mungkin ada 1 TV ya, 2 TV ya, kena share pergi tengok rumah tu. Tengok, kena tahu minta izin. Lama-lama orang ada TV sendiri. Kemudian telefon mungkin 1. Kita nak telefon mak bapak kita, kita kena bagi tahu dulu lagi pukul berapa datang. Kita kena kenal rumah tu pula kena kenal mak bapak kita. Kemudian kena ada interaksi mak bapak kita dengan dia datang. How many human change, rangkaian manusia yang kita perlukan untuk membolehkan suatu urusan. Saya tak kata we must remain in that situation, kita kena kekal, saya tak kata. Tetapi sebab itu puisi, bahasa-bahasa yang puitis kebelakangan ini jarang dilahirkan, kerana manusia sudah tak ada feeling terhadap ni. Bahasanya kasar, ringkas. Dia kata dia hanya tahu dia nak maklumat apa. Dia tak ada penghormatan kepada guru, tak ada nilai tadi yang syuqi dhaif kata tadi, qum lil muallim wa fihi tabjila kadal muallimu an yakuna rasula. Bangun dan beri penghormatan pada guru, hampir guru menjadi rasul. Kenapa? Kerana nilai-nilai ini dah tak ada. AI is very good untuk kita collect maklumat, tapi kalau kita bergantung 100% kepada skrin, manusia tak berinteraksi lagi antara satu sama lain, human as a human akan hilang. Ini sangat bahaya. Ini sangat bahaya. Sebab tu dulu banyak perbahasan ketika pena diciptakan. Dulu bila pen diciptakan, bagus pen diciptakan, tapi pen bila terlalu canggih, semua barang orang catat. Saya bukan kata tak bagus, ramai orang yang tidak kuat lagi ingatan dia, betul tak? Semua benda dia catat. Sekarang ni orang tak ingat, orang tulis je. Dulu kita nombor telefon rumah mak kita hafal, semua kita hafal, betul tak? Sebab sekarang ni tak ada apa pun kita tak ingat. Tanya nanti Zat, aku handphone tak bawa, semua duk ada dalam handphone aku. Okey, that satu sudut lah. Tapi kita boleh kekal lagi untuk menghafal dengan hafalan yang baik. Sebab tu exercise hafalan yang baik. Yang berikutnya ialah, semua ni masih lagi andai, robot ke apa, ini semua andaian. Sebahagian pergerakan boleh buat, tapi kalaupun manusia boleh mencipta mesin yang boleh bergerak macam manusia, mesin tu tak ada feeling. Sebab itu mesin tu tak mukallaf, tak ada kewajipan syarak. Robot wajib sembahyang 5 waktu, tak ada. Kerana dia tak ada tanggungjawab, dia tidak ada feeling, dia tak ada akal, dia diprogramkan. Kalau orang Tuhan sentiasa berurusan dengan robot, dia tak urusan manusia, dia akhirnya akan gugur kemanusiaan dia. Duka cita ketika kita mengejar kemajuan dan kekayaan, we focus so much on industry. Industri dalam arti kata benda yang ada market, yang menghasilkan duit. Kita dah tak ada filosofi, pengajian falsafah dikurangkan. Macam tak ramai ahli falsafah. Kita pergi ke Oxford, kita pergi ke Cambridge, kita pergi ke barat. Walaupun kita kata barat macam tu, tapi pengajian falsafah masih lagi kuat. Masih lagi ada orang belajar falsafah, masih lagi orang study pemikir-pemikir mereka. Kita tak ada orang nak belajar dah falsafah. Falsafah, saya maksudnya falsafah dalam erti kata falsafah as a whole, dalam melihat falsafah barat, pemikiran, kemanusiaan, kebudayaan dan seumpamanya. Islam ada nilai hal itu. Nabi SAW hadir di dalam majlis orang Ansar. Orang Ansar di Madinah, mereka berbeza dengan orang Mekah. Mereka suka kepada nyanyian, memang terkenal sehingga ulama-ulama bila sebut ada tokoh hadis yang menyanyi, kasya'ni ahlul Madinah, seperti mana seperti mana keadaan orang Madinah, suka nyanyian. Nabi pergilah majlis kahwin orang Ansar, Nabi tengok diam, tak ada siapa menyanyi. Nabi kata, ala ma'akumul lahu fa innal ansar yu'jibuhumul lahu. Kamu tak adakah nyanyian sedangkan Ansar sukakan nyanyian? Nabi attend majlis tu, Nabi hadirlah majlis perkahwinan. Nabi kata, tak ada nyanyi ke? Ansar bukan suka nyanyi. Dan ada jariah yang menyanyi dalam majlis itu. Cuma Nabi betulkan apabila liriknya salah, Nabi betulkan. Wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi ghad
Di sisi kami ada Nabi yang tahu besok akan berlaku, apa akan berlaku. Nabi betulkan lirik tu salah dia. Nabi tak bagi. Nabi tak tahu apa yang berlaku besok. Maksudnya human, manusia. Ha? Sebab tu Khansa dia meratapi kematian saudaranya daripada zaman dia Nabi sehingga pada zaman Umar bin Khattab. Orang mengadu pada kata Umar, apa masuk Islam masih lagi hidup sedih dengan puisi-puisi tentang kematian saudara dia mati. Umar jumpa dia. Umar kata, amazil ta ya Khansa, masih lagi kau dalam ketangisanmu yang lama? Ya. Cuba kau bagi syair kau. Dia kata, Umar, amin jadidihi amin qadimih, nak syair lama ke syair baru? Maksudnya lama dah saudara dia mati, duk buat syair lagi sedih. Orang suruh Umar tegur dia, kenapa duk sedih sangat? Sudahlah duk sedih-sedih, saudara mati ni lama lah. Dia pun baca syair. Bila dia baca syair dia, Sayyidina Umar sedih. Teringat adik Umar, Zaid bin Khattab yang meninggal. Kata Umar, da'uha kulli imri'in yabki masluha. Biarkan sajwa, biarkan dia, semua orang menangisi kesedihannya sendiri. Insan, human. Tapi kita dengan teknologi ni nanti no more, tak ada kesedihan, semua di screen. Tak mau keluar, mesyuarat pun tak mau tengok muka. Hang order aku pun order, makanan sama. Pasal order daripada tempat yang sama. Ini akan mengikis nilai-nilai kemanusiaan. Saya tak anti kepada teknologi, tapi kita we need to remain kemanusiaan kita. Masih. Saya rasa cukup lah ya, tiada lagi ya soalan. Terima kasih pada semua yang bertanya. Terima kasih pada semua atas perhatian, kerjasama yang diberikan amat baik sekali. Dan pada Datuk Mufti, tabarakallah, masya-Allah, jazakumullah khairul jaza. Banyak isu telah dikupas, bermula dari wahyu, ajaran sesatnya, penunggang agama, isu perbadan berkaitan dengan politik, banyaklah. Dan yang saya rasa insya-Allah sikit sebanyak dapat bagi kefahaman baru pada anak-anak mahasiswa guru di hadapan ini. Itu harapan. Mudah-mudahan selepas ini anak-anak siswa guru ini ada satu manhaj atau metodologi dalam membuat penilaian terhadap sesuatu isu. Tidak terlalu cepat terpengaruh dengan fitnah media, sesuatu isu yang tular, tidak cepat terpengaruh. Kita perlu menyelidik terlebih dahulu, melihat daripada sumber yang betul, mendengar daripada kedua-dua belah pihak, supaya kita menjadi seorang yang ada sifat intelek dan adil terhadap ilmu dan pengetahuan itu. Mudah-mudahan hari ini kita mendapat manfaat yang banyak, dan insya-Allah kita akan teruskan lagi pada siri-siri akan datang. Bicara ilmu tetap akan kita teruskan bersama Datuk Mufti Negeri Perlis. Sekadar itu untuk kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada pengurusi majlis untuk meneruskan acara.